Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Taqribul Ikhwan, muka halaman yang ke-24. Baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan bagi sifat kalam itu satu ta'alluq, yaitu ta'alluq bagi sifat kalam, namanya tanjizi qadim, dengan makna sedia kala lagi mensediakan perkataan dan nak berkata. Kita sambung lagi, masih lagi dalam pembicaraan tajuk kita pada pertemuan kita yang sebelum ini, iaitu berkaitan dengan sifat kalam. Sifat kalam ni salah satu daripada sifat-sifat Allah Ta'ala yang wajib kita kena beriman bahawa Allah bersifat dengan sifat kalam. Dan pembahasan berkaitan dengan sifat kalam di antara salah satu daripada pembahasan di dalam kitab Akidah sifat 20 yang agak susah. Yang demikianlah dipernamakan di antara ilmu akidah ini dengan ilmu kalam, sebab pembahasannya agak susah, agak keliru, kerana bila sebut kalam itu terbahagi kepada 4. Bila sebut sahaja kalam, ianya terbahagi kepada 4. Maka di dalam 4 makna itulah perlu difahami supaya kita dapat mengetahui, dapat maklumat yang jelas berkaitan dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi pula, sebagaimana kita maklum, Al-Quran ialah kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Maka wajib kita beriman Allah bersifat dengan sifat kalam.
yang mana sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, serta qadim, sedia kala. Allah bersifat dengan sifat kalam, yang mana sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbaris, tidak berharakat, tidak ada yang mana dulu, yang mana kemudian, kerana sifat Allah Ta'ala sedia kala. Kemudian Al-Quran kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Al-Quran itu berhuruf, bersuara, berbaris, berharakat. Ada dahulu, ada kemudian. Ada ayat yang turun dulu, ada ayat yang turun selepas. Ada ayat Makkiyah, ada ayat Madani. Ini dulu kemudian. Al-Quran kalam Allah. Sifat Allah, sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Al-Quran ada huruf, ada suara, ada baris, ada dulu, ada kemudian. Di sinilah berlaku beberapa fitnah pada zaman ulama-ulama terdahulu. Yang mana dalam pemerintahan Mu'tazilah yang dikuasai oleh Mu'tazilah, mereka memaksa para ulama pada ketika itu supaya mengatakan secara semua orang tahu, agar mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Maka ulama-ulama yang hidup pada zaman kekuasaan Mu'tazilah yang memaksa para ulama yang besar-besar mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka para ulama tidak mengatakan. Para ulama menghindari daripada mengatakan perkara bahawa Al-Quran adalah makhluk. Sebab apa ulama tidak mahu mengatakan Al-Quran itu makhluk sehingga sanggup dipenjara-penjaralah. Imam Ahmad dipenjara. Sehingga disebutkan di dalam sejarah terlondeh seluar, dirotan, disebat oleh pemerintah Mu'tazilah pada ketika itu. Namun terdapat karamah pada Imam Ahmad, sesuatu yang mana dapat memegang kain Imam Ahmad tersebut sehingga kain itu tidak terjatuh, tidak menampakkan aurat bagi Imam Ahmad. Itu Imam Ahmad sanggup dipenjara, diseksa, tidak mahu kata Al-Quran itu makhluk. Imam Bukhari berdoa kepada Allah, seandainya terfitnah dengan perkara ini, maka engkau matikanlah aku. Imam Bukhari berdoa. Disebutkan di dalam sejarah, beberapa hari setelah itu Imam Bukhari meninggal dunia. Tak mahu kata Al-Quran itu makhluk. Baik, apabila ditilik dari sudut ilmu pula, sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, qadim, sedia kala, tidak ada awal. Al-Quran kalam Allah berhuruf, bersuara, sama-sama kalam. Ini sifat kalam Allah. Al-Quran juga disebutkan dengan kalam Allah. Dari sudut pembahasan ilmu di tempat belajar sahaja, maka hakikat sebenar Al-Quran itu adalah makhluk. Seandainya Imam Ahmad kata Al-Quran itu makhluk, maka betul Al-Quran makhluk. Kenapa Al-Quran itu makhluk? Kerana Al-Quran itu, di dalam perbahasan kita lepas, kalam ada 4. Ada kalam perkata, ada kalam cadang berkata, ada kalam dengan makna bercakap, ada kalam dengan makna perkataan. Al-Quran tu kalam dengan makna mana? Kalam Allah dengan makna yang mana? Hak dalam susunan 4 tersebut.
perkataan. Dinamakan kalam lafzi, perkataan. Maka kalam Al-Quran ialah kalam Allah, yakni kalam lafzi. Kalam Allah dengan makna kalam lafzi. Al-Quran ialah kalam dengan makna kalam lafzi. Apa maksud kalam lafzi? Kalam perkataan. Kalam perkataan yang Allah Ta'ala jadikan huruf dan suara. Quran tu bukan sifat Allah. Quran tu perkataan. Kalam dengan makna perkataan yang Allah jadikan, yang mana Allah Ta'ala jadikan perkataan itu tu Allah jadikan ada huruf, ada suara. Sebab tu kita boleh baca bunyi Bismillahirrahmanirrahim, ada baris Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah dulu, baru Rabbil Alamin. Ada dulu, ada kemudian, ada susun-susunan. Ini adalah kalam perkataan yang Allah jadikan dia. Ini bukan sifat Allah. Hak sifat Allah di Allah no. Sifat Allah, hak di Allah itulah hak tidak berhuruf, tidak bersuara, yang qadim. Hak nu, hak bukan makhluknya. Hak di Allah tu. Hak sifat Allah tu, hak ni qadim, bukan makhluk, tidak berhuruf, tidak bersuara, yang ialah sifat Allah. Hak disebutkan dalam pembahagian makna kalam yang ada 4 itu terkena kepada kalam ismi, yang kita terjemah dengan perkata. Sifat tu, hak di Allah tu, tidak berhuruf, tidak bersuara. Adapun Al-Quran kalam juga, tapi kalam dengan makna kalam lafzi, kalam perkataan yang Allah jadikan. Dia ada huruf, dia ada suara, dia baru, dia bukan qadim. Di sini perlu kita jelas. Maka Al-Quran adakah makhluk ataupun qadim? Al-Quran itu makhluk, bukan qadim. Habis tu kerana apa Imam Ahmad sanggup di rotan, di penjara, tak kata Al-Quran makhluk? Kerana takut orang awam masyarakat terkeliru. Al-Quran kalam Allah. Bila Imam Ahmad kata, di bibir dia kata, walaupun betul, tapi kalau dia ni kata, sebab dia orang yang berpengaruh, Al-Quran adalah makhluk, orang-orang hak mungkin faham. Hak duduk jauh daripada tu, hak dengar daripada orang ni, hak dengar daripada orang ni, orang tu pula dengar daripada orang ni, tak dengar sendiri. Akhir-akhirnya akan jadi fitnah. Fitnah bagaimana? Oh, Al-Quran makhluk. Al-Quran ialah kalam Allah. Bila kata Al-Quran itu makhluk, yang mana Al-Quran ialah kalam Allah, oh, sifat Allah itu makhluk rupanya. Dia akan jadi kat situ. Dia akan timbul fitnahnya bila sebut Al-Quran makhluk, kalam Allah. Al-Quran ialah kalam Allah, Al-Quran makhluk. Oh, kalam Allah, sifat Allah tu makhluk. Takut di situ. Sehingga sampai ke situ, maka rosaklah iman seseorang. Kerana itu ulama ahli sunnah wal jamaah tidak benarkan sama sekali mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tak dibenarkan kata. Ni ustaz kata ni, kita dalam ni kita kata Al-Quran makhluk ni. Ini dalam tempat pengajian, tempat belajar. Kalau nak bercakap di luar kedai-kedai kopi, Al-Quran makhluk, Al-Quran makhluk, tidak dibenarkan sama sekali. Sebab apa? Takut terfitnah. Hak sama kita faham ni tak apa. Kata Al-Quran makhluk, dengan maksud apa Al-Quran makhluk? Oh, dengan maksud Al-Quran perkataan, kalam dengan makna perkataan yang Allah jadikan huruf dan suara. Kalau dengan makna ni makhluk lah. Hak sama-sama belajar tak apa. Lalu tu disampaikan kepada orang seterusnya, disampaikan kepada orang seterusnya. Akhir-akhirnya Al-Quran makhluk, kalam Allah, sifat kalam Allah itu yang makhluk. Maka rosaklah, binasalah iman seseorang tadi. Kerana apa? Kerana kalam Allah adalah
qadim. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Sebab tu kita kena beza. Hak mana satu sifat Allah, hak nama kalam ni? Kalam hak di Allah ni. Sifat Allah tu, yang Allah bersifat dengan sifat kalam. Sifat kalam hak ada di Allah itulah yang qadim, kerana Allah itu qadim. Allah bersifat dengan kesempurnaan itu juga sedia kala. Di antara sifat Allah yang sedia kala, sifat kalam. Sifat kalam ini juga ialah sedia kala, tidak berhuruf, tidak bersuara. Bahkan bila sebut sifat, kalau di kita pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalau di kita, cuba fikir di kita pula. Kerana Allah Ta'ala jadikan akal, nak kenal Allah, kenal makhluk, fikir pada makhluk. Sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, qadim. Sifat kita pun ada juga sifat kalam. Sebab tu kita boleh bercakap ni. Yang ibu-ibu, ayah-ayah duk dengar saya duk bercakap ni sebab apa? Dengar perkataan saya ni, duk bercakap wah duk bercakap ni sebab apa? Sebab saya bersifat dengan sifat kalam. Manakala saya bersifat dengan sifat kalam, demikian juga ibu-ibu semua, ayah-ayah semua bersifat dengan sifat kalam. Cuma duk diam je, tak bercakap, tapi bersifat dengan sifat kalam. Kerana tuan-tuan, ibu-ibu semua, ayah-ayah semua tidak bisu. Lainlah kalau bisu. Kalau orang bisu, dia tidak ada sifat kalam. Baik, nak tanya, sifat kalam hak ada di kita tu, yang mana kita tak bisu, kita boleh nak bercakap. Hak ada di kita sifat kalam tu, berhuruf ke bersuara? Sifat kita tu sendiri tak berhuruf, tak bersuara juga. Tak berhuruf, tak bersuara juga. Sifat tu tak berhuruf, tak bersuara. Habis tu, hak berhuruf, bersuara, hak dengar di telinga tu, itu apa dia? Itu kalam lafzi, perkataan. Hak didengar tu, perkataan. Hak tu, hak huruf suara, hak ayah-ayah, hak tuan-tuan duk dengar sekarang ni, huruf suara, hak saya duk sebut ni, itu perkataan. Adapun sifat hak ada di kita masing-masing, hak Allah Ta'ala anugerahkan, semua tidak berhuruf, tidak bersuara, sebab sifat. Itu nak banding. Maka demikianlah Allah bersifat dengan sifat kalam. Sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Sifat Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Sedia kala lagi Allah bersifat dengan sifat kalam. Di situ perlu kita jelas, supaya kita tidak kata bahawa kalam Allah itu berhuruf, bersuara. Sebab ada pegangan yang mengatakan sifat kalam Allah berhuruf, bersuara. Maka ini bukan daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Apa pula sifat kalam Allah berhuruf, bersuara? Tidak berhuruf, tidak bersuara sifat ni. Hak berhuruf, bersuara, perkataan. Tu kita nak tolak. Secara tidak langsung kita nak menolak, nak menangkis pahaman yang mengatakan sifat kalam Allah berhuruf, bersuara. Sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, lagi pula qadim. Habis tu yang kata berhuruf, bersuara tu yang mana? Perkataan. Hak perkataan ni nama dia apa dalam istilah dia? Kalam lafzi. Al-Quran hak mana satu? Kalam lafzi. Begitu. Tu je. Tu hak kira-kira hak wajib kita beriman dia. Lepas tu kita nak belajar hak malam ni. Hak ni bukan fardu ain. Hak ni bukan fardu ain. Cuma kita nak menambahkan ilmu lagi. Tahu itu lebih baik. Nak mencambah-cambahkan ilmu. Hak fardu ain kadar tu je. Allah bersifat dengan sifat kalam. Allah tidak bisu. Allah bersifat dengan sifat kalam sedia kala lagi. Baik. Hak ni hak tidak fardu ain. Hak ni pertambahan ilmu. Lalu kata pengarang, dan bagi kalam itu satu ta'alluq. Dan bagi sifat kalam itu satu ta'alluq. Ada satu je, tapi kena tanda.
kata satu ta'alluq ni, ini di atas pandangan yang mu'tamad. Dalam masalah ni ada khilaf. Ada ulama kata ta'alluq sifat kalam ada 3. Itu dhaif. Hak mu'tamad ada 1 saja. Ni hak 1 ni. Ta'alluq ni maksud dia apa? Peranan sifat kalam. Peranan dia. Hak dulu kita belajar sifat kudrat. Peranan sifat kudrat apa? Mengada, meniada. Ini peranan bagi sifat kalam. Dia nak hurai peranan sifat kalam. Yang mana katanya ada 1 peranan, 1 ta'alluq, 1 tugas. Apa dia? Tugas sifat kalam ni, iaitu nama dia tanjizi qadim. Apa dia tanjizi qadim? Dengan makna sedia kala lagi. Sedia kala lagi. Mensediakan. yakni Allah mensediakan, mencadangkan, bercadang. Sedia kala lagi Allah bercadang, mensediakan perkataan dan juga hendak berkata. Sedia kala lagi Allah nak berkata, Allah mensediakan perkataan pada sedia kala lagi. Itu ta'alluq tanjizi qadim nama dia. Tanjizi qadim ni istilah. Tu istilah. Tapi makna tanjizi qadim ni maksudnya pada sedia kala lagi. Allah ada sedia kala. Allah bersifat dengan sifat kalam sedia kala. Maka Allah hal keadaan dia bersifat dengan sifat kalam pada sedia kala lagi, pada sedia kala lagi Allah sudah cadang dah. Faham tak sudah cadang ni apa makna? Pada sedia kala lagi Allah sudah cadang dah nak bercakap. Allah tak bercakap lagi, tapi sudah cadang pada sedia kala lagi nak berkata. Tak berkata lagi, tak cakap lagi, tapi pada sedia kala lagi sudah cadang. Sebab apa tak bercakap lagi pada sedia kala? Nak bercakap dengan siapa? Allah je yang ada. Malaikat Allah tak cipta lagi. Manusia Allah tak cipta lagi. Jin Allah tak cipta lagi. Nak bercakap dengan siapa? Maka bermakna pada sedia kala lagi Allah cadang nak bercakap. Cadang nak bercakap, bukan bercakap. Cadang nak bercakap. Sedia kala. Banding begini, banding. Kita berkahwin. Lalu tu ada anak. Ataupun kita berkahwin. Anak tak ada lagi. Baru saja berkahwin. Manakala kita berkahwin, biasalah dalam agama kita dituntut kita cari maknanya isteri yang beragama. Kalau kita ni ahli agama, bahkan hak bukan ahli agama sekalipun, dituntut dalam pernikahan ni cari perempuan yang beragama. Nabi SAW bersabda, tunkihul mar'ah li arba'. Dikahwini akan perempuan itu kerana 4 perkara. Yang pertama, li jamaliha. Ada orang tu dia berkahwin sebab kecantikan. Maka Nabi kata silakan. Tak jadi masalah. Ada orang berkahwin kerana kerana nasab dia, keturunan orang tu, keturunan orang baik. Dia penat kepada perempuan ni. Yang ketiga, ada orang berkahwin tu kerana harta seseorang. Kerana dia kaya. Lalu tu ada juga orang berkahwin tu kerana agama yang dimiliki oleh perempuan tadi. Maka Nabi kata, Nabi sarankan dalam 4 ni, Nabi sarang hak agama. Pilihlah yang beragama, nescaya kamu tu senang. Pilih hak agama. Baik, bila kita beragama,
tentulah kita nak anak kita itu menurut perintah Allah. Lalu tu anak kita tak ada lagi, kita dah berkahwin baru. Lalu itulah dikatakan kita ni sudah bercadang. Kita cadang apa? Anak tak ada lagi. Cadang nak beritahu pada anak kita, nanti dia umur 7 tahun, kita nak suruh dia sembahyang. Waktu tu kita kata dah kakak anak kita. Waktu kita nikah, anak tak ada lagi, kita kata dah ke? Anak solat tu, kita kata dah ke? Belum lagi, anak belum ada lagi. Itu dia panggil tanjizi, seolah-olah tanjizi qadim. Kita sediakan kata-kata hak nak berkata. Tak kata lagi, sedia baru. Nanti anak kita umur 7 tahun kelak, aku nak suruh dia sembahyang. Nanti umur dia 7 tahun, kalau dia keluar daripada rumah, kalau hak perempuan, aku nak suruh dia pakai tudung. Ini dipanggil tak kata lagi, tapi sudah sediakan nak berkata. Sebab kita tidak bisu, kita boleh bercakap, maka kita dah sedia dah nak bercakap dengan anak kita hak nanti tu. Ini pun sama ni. Makhluk belum ada lagi, Allah je yang ada. Maka Allah pada sedia kala lagi mensediakan, sudah siap dah hak Allah nak bercakap. Nak bercakap dengan siapa? Dengan hamba-hamba dia. Tak bercakap lagi, tapi sudah cadang nak bercakap. Tu maksud tanjizi qadim. Habis itu. Tu mudah je sebenarnya. Cuma istilah tu, tanjizi qadim. Benda makna dia mudah je. Baik. Dan ada juga ulama yang berkata, ni hak qaul dhaif. Hak tadi muktamad ada satu je. Pandangan yang kedua, yang pandangan dhaif, pandangan yang tidak kuat ada 3. Tambah lagi, hak muktamad satu tadi je. Hak ni nak bilang hak qaul dhaif, pendapat yang lemah ada 3. Maka tambah lagi. Dan ada juga ulama, yakni ulama usuluddin lah, yang berkata, dia kata bagaimana? Dia kata apa? Dengan ada takluk suluhi qadim, 2. Satu lagi, dan juga ada takluk tanjizi qadim. Jadi 3. Tadi tanjizi qadim, yang kedua suluhi qadim, yang ketiga tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Ada 3 semuanya. Baik. Ada juga ulama yang berkata dengan ada takluk suluhi qadim dan takluk tanjizi hadis, nisbah dengan suruh dan tegah. Bila nisbah dengan suruh dan tegahan Allah, maka adalah suluhi qadim dan tanjizi hadis. Maka iaitu takluk suluhi qadim dan tanjizi hadis ni, maka iaitu sebelum daripada ada yang disuruh dan ada yang ditegah, maka dinamakan pada ketika itu suluhi qadim. Baik, ini nombor 2. Takluk nombor 2, nama dia suluhi qadim. Apa dia suluhi qadim? Itu istilah. Maksud dia patuk dan padan. Ini suluhi qadim. Patuk dan padan.
pada sedia kala lagi Allah nak suruh hamba dia dan Allah nak larang hamba dia. Itu nama dia suluhi qadim. Suluhi qadim ni dikira jika sebelum ada yang disuruh, sebelum ada yang dilarang. Yang disuruh dilarang tu maksudnya kita, makhluk ni. Sebelum ada yang disuruh, ada yang dilarang, di situ keluarlah satu nama suluhi qadim. Suluhi qadim ni maksudnya patuk dan padan. Patuk ni maknanya layak. Layak bagi Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Layak. Sebab apa Allah layak? Sebab Allah tak bisu. Allah tak bercakap lagi ni. Layak bagi Allah kerana Allah tak bisu. Layak bagi Allah Ta'ala bagi nak larang dan nak tegah hamba dia. Hamba dia belum ada lagi, tapi layak dah. Allah nak suruh, Allah nak larang. Itu nama dia suluhi qadim. Baik, kita tengok dulu. Yang ketiga nama dia tanjizi hadis. Tanjizi hadis ni kemudian daripada ada yang disuruh, yakni setelah daripada adanya, setelah Allah cipta kita hak makhluk ni lah yang disuruh dan yang ditegah. Nama dia pada ketika itu tanjizi hadis. Apa maksud tanjizi hadis? Allah cakap, Allah suruh, Allah larang hamba dia. Itu nama dia tanjizi hadis. Maksudnya begini. Mana kalau Allah buat saja manusia, kita, maka pada ketika itu tanjizi hadis. Allah perintah kepada kita, iaitu wa'mur ahlaka bis-solah contohnya. Allah suruh kita sembahyang. Allah suruh dah lah. Itu nama dia tanjizi hadis. Ataupun ayat lain Allah larang kita daripada berzina. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu berzina. Allah suruh dah lah. Itu nama dia tanjizi hadis. Kalau suluhi qadim tadi, makhluk belum ada lagi. Patut bagi Allah nak suruh, nak larang. Patut. Layak bagi Allah nak suruh, nak larang. Tak kata lagi sebab kita tak ada lagi. Nak suruh bagaimana? Kita tak ada lagi. Nak larang bagaimana? Kita tak ada lagi. Mana kalau kita ada, Allah pun suruh kita dengan sembahyang. Allah larang kita daripada berzina, mencuri dan sebagainya. Bila Allah suruh dan larang ni? Apabila kita tu ada. Belum kita ada, patuk dan padan bagi Allah. Allah nak suruh, Allah nak larang. Nama dia suluhi qadim. Habis kat situ. Itu tiga semuanya. Baik. Tu dia kena musing. Akal kena musing. Mikir. Baru dia boleh nampak hak-hak kita duk sebut tadi tu. Begitu. Dia biasalah belajar ni, kadang-kadang ada tempat mudah. Ada tempat tu dia susah sikit. Susah sikit. Begitu. Dan tidak lazim sia-sia di atas qaul yang berkata dengan satu ta'alluq. Dan tidak lazim, tidak semestinya di atas pendapat yang berkata dengan satu ta'alluq dahulu itu, sebelum daripada ada yang disuruh dan yang ditegah. Kerana apa tak sia-sia? Kerana habuan kalam itu ialah semata-mata mensediakan perkataan jua, bukanlah dengan makna sudah suruh dan tegah sedia kala dengan perkataan, bukan
ada pun suruh dan tegah dan sebagainya dengan perkataan itu, baru jua serta ianya perkataan daripada ta'alluq qudrat yang tanjizi hadis, dengan makna Tuhan mengadakan huruf suara pada hawa, pada udara atau sebagainya, sebagaimana disorehkan dengan demikian itu di dalam kitab yang bernama Mawaqif. Baik, kata pengarang pula, dan tidak lazim sia-sia. Ni susah sikit ni. Dan tidak lazim sia-sia di atas pandangan yang kata satu ta'alluq. Sekejap Dan tidak lazim sia-sia di atas qaul yang berkata dengan satu ta'alluq dahulu itu, yang mana sebelum daripada ada yang disuruh dan yang ditegah. Dan tidak lazim sia-sia. Azal dulu mikir minta.
اللهم رب هذه أنت محمد السنة الفاطمة والشرف والدرجة وضعه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى, dan tidak lazim, yakni tidak semestinya sia-sia, tidak semestinya sia-sia di atas qaul, di atas pendapat ulama yang berkata dengan satu ta'alluq dahulu itu. Hak ulama kata satu ta'alluq bagi sifat kalam ni ialah tanjizi qadim. Hak atas tu, hak mula-mula tadi. Hak mula-mula tadi satu ta'alluq, nama dia tanjizi qadim. Apa makna tanjizi qadim? Sedia kala lagi Allah Ta'ala cadang nak berkata. Tu makna tanjizi qadim. Maknanya pada sedia kala lagi Allah cadang nak berkata. Allah cadang nak berkata tu sedia kala lagi. Lalu tu katanya tak sia-sia hak tu. Sungguh pun sebelum daripada ada yang disuruh dan yang ditegah. Walaupun kita tak ada lagi tika tu. Walaupun kita makhluk, benda hak Allah nak suruh, benda hak Allah nak larang jangan buat, walaupun dia tak ada lagi sekalipun, tak sia-sia. Sebab apa tak sia-sia? Kerana habuan kalam itu, yang tanjizi qadim tu, ialah makna dia semata-mata mensediakan perkataan sahaja, bukan bercakap sungguh. Semata-mata sediakan perkataan je, nak bercakap sahaja. Bukanlah dengan makna sudah suruh dan sudah tegah pada sedia kala dengan perkataan. Bukan dengan makna Allah suruh dah. Bukan dengan makna Allah sudah larang pada sedia kala lagi kepada kita. Bukan. Ada pun suruh dan tegah dan sebagainya dengan perkataan itu baru, bukan qadim. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Di atas hak kata ta'alluq ada satu saja, iaitu tanjizi qadim. Makna tanjizi qadim ni Allah Ta'ala, tak kala Allah bersifat dengan sifat kalam pada sedia kala, makhluk belum ada lagi. Allah je yang ada, yang bersifat dengan sifat kalam pada sedia kala lagi. Maka Allah tak bisu. Dah Allah tak bisu, Allah sediakan berkata ni, Allah nak bercakap dengan kita hamba ni pada sedia kala lagi. Dia sudah siap dah apa hak dia nak cakap. Lalu tu sia-sialah kalau begitu. Sedangkan makhluk belum ada lagi. Tak sia-sia. Walaupun makhluk belum ada lagi. Sebab Allah bukan bercakap. Bukan Allah bercakap dah. Allah tak bercakap lagi. Hanya baru mensediakan berkata. Baru nak bercakap. Sediakan cadang nak bercakap. Bukan bercakap dah. Maka tidak sia-sia. Hak kata sia-sia ni, kalau bercakap dah baru sia-sia. Contoh begini. Hak kita kata tadi, kita berkahwin, kita tak ada anak lagi. Dalam keadaan kita tak ada anak lagi, kita kata dah pada anak kita, "Hei, mu pergi semayang tu. Mu jangan berzina." Hak ni baru sia-sia. Anak belum ada lagi, pergi cakap dah, "Hei, mu pergi semayang tu." Cakap apa anak belum ada lagi? Adapun kalau kita sedia bercakap, maknanya kita cadang nak bercakap, nanti anak aku besar, nanti anak aku umur 8 tahun,
Aku nak suruh dia baca Quran, suruh dia hafal Al-Quran. 8 tahun ni aku nak suruh dia hafal Quran. Umur 10 tahun aku nak dia hafiz dah. Contoh. Hak ni kita cadang nak bercakap. Tak apalah, sebab walaupun tak ada lagi anak kita, cadang bercakap. Hak kata sia-sia ni, anak belum ada, pergi cakap dah. Itu maksud dia. Itu maksud hak nak diperkatakan oleh pengarang kita ini. Tu dia. Bukanlah dengan makna sudah suruh dah. Bukan dengan makna sudah tegah dah pada sedia kala lagi. Bukan. Adapun suruh dan tegah dan sebagainya itu dengan perkataan itu baru saja. Bila barunya? Apabila Nabi Musa ada, Allah bercakaplah dengan Nabi Musa. Qadim ke Allah bercakap dengan Nabi Musa? Baru. Bila? Waktu di Bukit Tursina, lalu tu Allah bercakap dengan Nabi Musa. Itu bukan qadim, itu baru. Bila? Sewaktu di zaman Nabi Musa, Allah bercakap dengan Nabi Musa. Di mana? Di Bukit Tursina. Bukan Allah di Bukit Tursina. Nabi Musa tu di Bukit Tursina berdialog dengan Allah. Dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa malam Isra' dan Mi'raj. Allah berdialog dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di Sidratil Muntaha, atas daripada Sidratil Muntaha lagi, di mustawa sana. Bukan tempat bagi Allah di sana, tempat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bercakap dengan Nabi Musa, bercakap Nabi Muhammad ni, adakah qadim? Bukan qadim. Itu baru bercakap. Itu maksud dia. Serta ianya ialah daripada ta'alluq qudrat yang tanjizi hadis. Maksudnya apa? Dengan makna Allah Ta'ala mengadakan huruf dan suara pada hawa, pada udara ataupun sebagainya. Hak bercakap-bercakap ni dengan makna Allah jadikan huruf suara pada udara. Lalu tu dapatlah didengar. Itulah sebagaimana yang disorehkan demikian itu di dalam kitab yang bernama Mawaqif. Habis kat situ. Sikit lagi. Dan juga di dalam beberapa kitab yang lain. Serta tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah pada mengadakan perkataan dengan kudrat itu. Hanya yang khilaf itu tentang menyabitkan sifat kalam yang ada ia sifat kalam pada Allah Ta'ala jua. Kerana Mu'tazilah menafikan diakan sifat Allah, sifat kalam, dan kita Ahli Sunnah wal Jamaah menyabitkan diakan sifat kalam pada Allah. Beginilah berlebih kurang disebutkan di dalam kitab Mawaqif dan sebagainya daripada kitab-kitab yang besar-besar. Jadi tuan-tuan, yang disebutkan dalam oleh pengarang kita begini. Dia kata, di dalam bab Allah berkata-kata, ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama, termasuk Mu'tazilah. Mu'tazilah sendiri pun beriktikad Allah bercakap. Allah bercakap. Allah bercakap dengan Nabi Musa. Allah bercakap dengan Nabi SAW. Itu nak Allah bercakap. Maka hak ni tidak ada khilaf. Allah bercakap, Allah berkata-kata ni tidak ada khilaf ulama, termasuk luar daripada Ahli Sunnah sekalipun, termasuk Mu'tazilah. Cuma bezanya, Mu'tazilah Allah berkata-kata tanpa ada sifat. Ahli Sunnah wal Jamaah Allah berkata-kata hal keadaan Allah bersifat dengan sifat kalam. Tu jadi sifat kalam ni lah yang qadim. Adapun berkata-kata tu bukan qadim. Itu Allah bercakap apabila tiba masanya bercakap dengan Nabi Musa, bercakap dengan Nabi
Nabi Adam. Apa bercakap dengan Nabi Adam waktu dalam syurga tu? Allah bercakap dengan Nabi Adam. Apa Allah bercakap dengan Nabi Adam? Hei Adam, tinggallah kamu di dalam syurga ni bersama-sama dengan isteri kamu. Apa ayat Quran tu tak ingat dah? Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula. Ada ayat tak ingat. Ataupun ada ayat lain lagi, Allah bercakap dengan Nabi Adam dengan bahawa Allah larang Nabi Adam, wala taqraba hazihi syajarah. Hei Adam, jangan kamu mendekati akan pokok ini di dalam syurga. Jangan kamu dekati pokok ni. Tu Allah cakap dengan siapa tu? Nabi Adam. Jadi bab bercakap ni tidak ada khilaf. Mu'tazilah pun i'tiqad Allah bercakap. Hak khilafnya Mu'tazilah kata Allah bercakap semata-mata dengan zat, Allah tidak ada sifat. Ahli sunnah kata Allah bercakap hal keadaan Allah bersifat dengan sifat kalam. Allah ada sifat. Sifat tu nama dia sifat kalam. Tu beza ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah menafikan sifat Allah, ahli sunnah mengisbatkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, dan percaman dalil kata ada sifat kalam padanya, pada Allah Ta'ala itu ialah dengan jalan kita fikir, dengan akal kita, ialah seperti dalil ada sifat sama dan basar jugalah. Makna kata bagaimana? Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kalam, maka Allah bisu. Kalau Allah tak bersifat dengan kalam, Allah bisu. Manakala Allah bisu, Allah Ta'ala itu bersifat dengan kekurangan. Mustahil Allah bersifat dengan kekurangan. Lalu tu kalau begitu, kejaklah kata bahawa pada pegangan kita Allah itu bersifat dengan sifat kalam. Kata ada sifat kalam pada Tuhan, dan juga Allah tak bisu. Wallahu a'lam. Ada beberapa baris lagi pembahasan tentang sifat kalam, di mana pembahasan yang seterusnya pengarang kita nak bincangkan kepada kita. Allah bercakap dengan Nabi Musa, Allah bercakap dengan Nabi Muhammad. Bercakap tu apakah hak didengar oleh Nabi Muhammad? Apakah hak Nabi Musa dengar? Allah bercakap dengan Nabi Musa. Nabi Musa tu dengar apa? Dengar apa dia hak Allah Ta'ala cakap tu? Nabi Muhammad dengar apa? Itu dia akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Kita baca sebiji saja pada malam ni. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.